Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman dalam Niaga Awani hari ini. Baiklah, berdekatan Malaysia untuk tidak menutup ekonomi semasa Perintah Kawal Pergerakan PKP 2.0 dan 3.0 bagi tangani gelombang terbaru pandemik COVID-19 dapat mengelakkan pelbagai kesan buruk ke atas ekonomi serta membendung pengangguran dalam kalangan rakyat. Menteri Kewangan, Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata dianggarkan bahawa dengan penutupan penuh kegiatan ekonomi seperti PKP 1.0, bilangan rakyat yang menganggur dijangka mencecah 1 juta orang selain beri kesan negatif terhadap pendapatan 2.8 juta pekerja sektor informal yang pada masa sama ini berada dalam keadaan yang mudah terjejas. Namun, negara buat pertama kalinya semalam mencatatkan angka kes baru COVID-19 mencecah lebih 6,000 kes. Dan ini diburukkan lagi dengan angka kematian yang melebihi 40 kes selama 3 hari dalam masa seminggu. Justru ramai yang mendesak agar PKP 1.0 dilaksanakan semula dan PKP dengan penutupan penuh sekaligus tiada pergerakan berlaku. Namun adakah negara mampu melaksanakannya kerana jika dibandingkan negara kerugian 2.4 bilion ringgit semasa PKP 1.0 berbanding 300 juta sehari semasa PKP 2.0. Dan untuk menjawab dan membincang berkaitan dengan perkara ini, bersama saya di talian Skype ialah pakar ekonomi Anjung Asia University, Profesor Dato' Dr. Syazali Abu Mansur dan juga pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Baljoya Bardai. Dan sebelum kita memulakan diskusi perbincangan ini, saya ingin membawakan kepada anda perkembangan terkini yang baru saja kami terima daripada wartawan Astro Awani, Riyadauddin Daud. Riyadauddin, kalau boleh kongsikan apakah perkembangan terkini yang baru didapati? Baik, terima kasih Afizi. Ya, Afizi, sebenarnya daripada semalam sebenarnya sudah ramai yang tahu bahawa hari ini saya berada di Mahkamah Majistret di Seremban kerana semua orang mungkin ramai yang tahu bahawa semalam sebenarnya tular satu berita di mana selebriti popular Nur Niloufar Muhammad Nur atau dikenali dengan Niloufar dan suaminya Muhammad Haris Muhammad Ismail atau lebih dikenali dengan nama Piuris dijangka akan didakwa di Mahkamah Majistret Seremban pada hari ini atas kesalahan ingkar prosedur operasi standard SOP ketika merentas negeri sebelum ini. Kenyataan daripada Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Muhammad Fazli Abdul Rahman berkata kertas siasatan kes pelanggaran SOP tersebut telah dirujuk kepada pejabat peguam negara dan dikembalikan pada Rabu. Dan hari ini mereka akan didakwa di Mahkamah Majistret Seremban dan berdasarkan maklumat yang saya terima sebenarnya akan ada 2 majistret yang akan menjalankan kes ini, iaitu pertama melibatkan Mahyun Yusof, Majistret Mahyun Yusof dan kedua Norzaliza Tesmin. Jadi difahamkan sebenarnya baru saja sebentar tadi kira-kira jam 8.55 pagi sudah kelihatan kelibat Niloufar dan juga suaminya Piuris tiba di Mahkamah Majistret ini. Pada awalnya mereka ingin masuk menggunakan kenderaan, namun petugas di sini, kaki tangan di sini tidak membenarkan dan menyuruh mereka scan MySejahtera dan juga scan suhu terlebih dahulu sebelum mereka dibenarkan masuk ke dalam menggunakan kenderaan mereka. Dan pada waktu itu sempat juga rakan-rakan media di sini merekod visual mereka dan selepas itu kira-kira jam 9 tepat mereka sudah masuk ke dalam dan difahamkan mereka akan didakwa pada hari ini. Dan apa yang saya boleh kongsikan selepas ini sebenarnya media disediakan mungkin 2 bilik video link untuk mengikuti perbicaraan tersebut kerana di sini juga di Mahkamah Majistret Seremban disebabkan PKP dan juga SOP media tidak dibenarkan untuk masuk ke kamar mahkamah, tapi mereka difahamkan akan disediakan video link. 2 kes akan didakwa pada hari ini melibatkan 2 majistret yang berbeza dan sudah tentu kamar mahkamah yang berbeza. Namun apabila disediakan bilik video link, sudah pasti sedikit sebanyak ia membantu media untuk mendapatkan maklumat dalam kes tersebut dan sudah pasti kita ingin melihat apakah yang dikatakan oleh Niloufar dan suaminya. Saya akan berada di sini, akan terus berada di sini untuk membawakan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Teruskan bersama dengan Astro Awani di semua platform kerana pastinya hari ini saya akan bawakan maklumat ini dari semasa ke semasa untuk semua pembaca Astro Awani dan penonton setia Astro Awani. Afizi. Okey, baik, terima kasih Riyadauddin Daud atas perkongsian berkaitan dengan kes pendakwaan Niloufar yang dikatakan dakwa melanggar SOP COVID-19. Dan saya nak teruskan dengan perbincangan kita berkaitan dengan sudut ekonomi. Adakah negara mampu untuk membuat penutupan penuh PKP seperti 1.0 yang kita lihat keberkesanannya lebih tinggi untuk tangani wabak COVID-19? Dan bersama saya pagi ini 2 pakar ekonomi iaitu pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Baljoya Bardai, dan yang keduanya adalah pakar ekonomi Anjung Asia University, Profesor Dato' Dr. Syazali Abu Mansur. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya nak buka diskusi perbincangan dengan persoalan yang sedang dibincangkan ketika ini, sama ada pelaksanaan PKP penuh seperti dilaksanakan semasa PKP 1.0. Adakah negara mampu melaksanakan PKP penuh
dengan angka kerugian dinyatakan Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan 2.4 bilion sehari. Saya nak tujukan dahulu persoalan pembukaan ini kepada Profesor Emeritus Dr. Baljoyai. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang berlaku di dalam PKP 1 adalah jauh berlainan kerana masa itu kesnya adalah kecil dan walaupun ekonomi ditutup tetapi itu merupakan pengalaman pertama dan sekarang ni kita telah mempelajari daripada pengalaman itu dan kalau ekonomi ditutup kali ini mungkin kita tidak akanlah kerugian sebesar itu tapi dia pasti masih akan menjejaskan ekonomi kita. Sudah pun ditunjukkan misalnya di suku tahun yang pertama tahun 2021 kita sepatutnya berkembang ekonomi kita tapi telah menyusut 0.5%. Di suku tahun keempat tahun 2020 kita susut 3.4%. Jadi ini semua merupakan kesan daripada gelombang kedua dan kita akan lihat bahawa kesan gelombang ketiga akan lebih serius. Jadi kemungkinan kalau kita tutup ekonomi kita tak akan mencapai sasaran ke pertumbuhan yang dianjurkan oleh Bank Negara dan Kementerian Keuangan. Jadi dalam arti kata lain, Dr. Baljoyai, adakah kita mampu, negara mampu untuk tutup PKP 1.0 sebenarnya ketika ini? Kita sebenarnya mungkin kita kemampuan itu bergantung kepada apa yang kita nak buat semasa penutupan itu. Secara umumnya kita masih mampu, tetapi kita perlu menangani kesan yang mungkin akan berlaku daripada penutupan itu. Dan bagi Profesor Dato' Dr. Shazali, adakah berpandangan yang sama dengan Dr. Baljoyai? Ya, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya pada hadirin sekalian dan pendengar sekalian. Jadi bagi untuk menjawab soalan ini, saya melihat senario aspek ekonomi makro. Ya. Jadi pada waktu 2020, silap saya pada bulan April masa itu, tiba-tiba kita punya ekonomi kata lockdown. Jadi satu kejutan lah. Ya. Bila kejutan ni jadi tiba saham pun jatuh. Masa tu jatuh ke 1,400. Dari jatuh 106. Jadi masa itu pun harga minyak pun jatuh. Ya. Harga minyak jatuh. Jadi ketika itu sampai ke $30 per barrel. Harga kapal sawit pun masa itu 2,000 tan. RM2,000 per tan. Tapi jika dibandingkan keadaan makro kedudukan ekonomi kita sekarang ini, ya, kita lihat harga minyak pun dah 60 lebih. Double tu. Ya, double. Nama kita lihat sawit pun dah 4,000 lebih. Pun double tu. Kita tengok dengan barang saham pun dah okey. Dah 1,600 pun sekarang 1,5690. Dah okey. Dan kedudukan reserve negara pun sekarang ini saya lihat, saya baru baca tadi. Sebab saya nak pemangku, saya tengok benda-benda variable tadi. Antaranya reserve negara. Reserve negara kita kedudukan sekarang 109 bilion US. Berbanding yang tahun dulu kita hanya ada lebih kurang 100 lebih ribu bilion, mana kita ada lebih kurang 9 bilion US lebih. Mana kita boleh bayari import ke tanggung sebanyak 8,5 bulan ataupun membayar utang luas sebanyak 1.2 kali. So di sini menunjukkan kita punya persediaan. Jadi makro kita adalah lebih mampu, ya, lebih mampu kita lihat dengan keadaan mental kita sedia dan juga kemampuan kita dari segi sudut-sudut aspek ekonomi. Jadi di sini saya tidak lihatlah katakan worst case scenario lah, ya. Worst case scenario cuma satu negara tutup. That means kata Perdana Menteri atau Ketua is about 2.5 billion. Pada masa itu lihat pada kita baru belajar kata Prof Bayar tadi. Kita belum belajar lagi masa itu nak bertani pun tak boleh. Nak pergi ikan pun tak boleh. Semua yang tak boleh. Jadi bila kita belajar ni kita tutup, taklah tertutup sepenuhnya. Adalah aktiviti yang tidak merisikokan nyawa manusia atau nyawa rakyat Malaysia yang boleh kita kata boleh. You go ahead, buatlah sila bertani. Mungkin you duduk rumah lagi bayar daripada bertani. Apa dia pergi bertani kalau dengan isteri you di sana? Mungkin di situ strategi yang kita laksanakan kata naklah bijak. Maknanya lockdown study. Jangan lockdown yang dulu tak belajar. Ya. Kalau dulu kita lockdown bulan-bulan 3 sampai dekat 2 bulan.
2 bulan mesti saya rasa kalau kali ini kita rakyat dah. Kita masalah kita ni dua ya. Government dah buat polisi tapi masalah rakyat punya sikap ni ya, women punya behavior dia masih susah nak diubah di negara kita ni lagi ya. Tak kira selebriti ke, tak selebriti ke, yang orang pandai ke, yang tak pandai masih lagi kadang-kadang dia kata datang ke office lah dia kata. Padahal kerajaan dah cakap work from home. Jadi masih juga ada jabatan-jabatan yang tidak essential pun dipanggil orang bekerja. Jadi di sini sikap-sikap tu masih lagi perlu dibetulkan. Dan saya yakin kita boleh kontrol dan work on for impact 4 bilion tu nanti lebih kurang. Dan kita lihat saja pada kos 24 bilion ni. Terlihat juga kalau kita tidak melaksanakan PKP ini tadi, berapa kos yang panjang pada negara kita. How much opportunity cost yang kita akan timbul. Pada apa investment tak masuk. Orang kita pula masuk, kita pula depan-depan. Sekarang kita hari-hari, maknanya rakyat gundah risau. Ya, gundah risau bahawa bala besok anak macam mana, besok aku nak pergi barang macam mana, besok apa kes. Jadi sekarang ni gundah rakyat memang saya lah. Saya kata diri saya. Memang hari-hari saya gundah 2 perkara sekarang. Satu, saya gundah tentang kes yang meningkat. Dan kedua, saya gundah apa berlaku di Palestin lah. Itu yang saya cakap benar lah. Itu mungkin sumber rakyat Malaysia yang berlaku. Jadi kita hendaklah mengurangkan impak-impak ni yang boleh menjejaskan produktiviti negara kita. Itu mungkin perkhidmat saya lah. Bagi pihak Gurusi. Kalau ada nanti saya tambah lagi. Tapi peluang yang lain juga. Okey, baik. Dr. Berjaya, melihat kepada strategi tangani kes jangkitan COVID-19 yang mana sebenarnya pakar ekonomi rasakan lebih baik tutup penuh, kes berkurang, capai 1 digit, buka balik semua ataupun laksanakan PKP tapi ikut SOP 2.0, 3.0 tapi bilangan kes makan masa yang agak lama untuk berkurang dan apabila dibuka kembali beransur-ansur, peningkatan kes yang ketara itu dapat kita lihat. Jadi strategi yang mana sebenarnya lebih baik ataupun strategi yang mana peniaga lebih gemar untuk dilakukan? Sebenarnya saya rasa kita tidak perlu membuat pilihan di antara dua, tutup atau buka. Saya rasa kita boleh melakukan hybrid strategi di mana kita tutup ekonomi in the sense that kita tidak benarkan isi rumah untuk keluar rumah. Tetapi hanya isi rumah yang ada gejala tak boleh keluar. Dan ini kita perlu melakukan strategi baru. Kita kena ada lebih banyak alat yang boleh mengesan gejala dan cepat untuk mengesan gejala. Di Singapura, di Indonesia digunakan alat ni yang boleh kesan dalam masa beberapa saat dan kemudian kos pengujian itu hanya 15 sen satu orang. Itu kita boleh lakukan setiap kali isi rumah nak keluar rumah, dia kena ambil ujian itu. Kalau dia duduk di kondominium, di tempat keluar tu dia ada stesen di situ. Kalau dia duduk di rumah, kita akan ada roadblock di beberapa jalan untuk buat ni. Jadi hanya orang yang tidak ada gejala boleh keluar dan di luar mereka boleh melakukan aktiviti ekonomi yang bebas. Dia boleh berniaga, dia boleh melakukan pertanian dan apa-apa projek. Jadi aktiviti ekonomi tidak akan terhalang. Sekarang ni saya rasa kita tersilap medan perang sebab kita anggap medan perangnya di luar sana. Jadi kita uji di sekolah, kita uji di kilang, kita uji di pejabat. Memanglah ada orang yang terkena, tapi di mana dia terkena sebenarnya jangkitan itu telah bermula dari rumah. Kalau kita halang mereka keluar daripada rumah, selamatlah semua orang yang di luar. Maknanya kita nak orang yang di luar selamat supaya aktiviti ekonomi akan terus berlaku. So kita perlu mengubah strategi menangani COVID ni saya rasa. Dan bagi Dr. Shazali, strategi yang mana yang perlu kita gunakan sekarang ini? Strategi baharu ataupun pakai strategi PKP penuh 1.0 ataupun kita melihat kepada rangka kerja yang baharu bagi mengimbangi ekonomi dan juga kesihatan ini? Okey, saya rasa kita mesti ada satu strategi yang bijak. Ya. Maknanya kita gunakan big data. Ya.
Saya kata, kalau tempat tu KKM kata dah spodik dah merata-rata dah susah. Bukan kluster kilang dah, bukan kluster masjid lah, bukan apa dah. Dah tak tahu, itu mungkin boleh adakan full lockdown. Tapi full lockdown bukan maksudnya totally full. Katakan orang yang bekerja isolated tu bolehlah bekerja. Orang yang bekerja 2-3 orang SME, family business bolehlah teruskan. Maknanya hanya kilang-kilang besar yang ramai itu kita stop, totally stop. Tapi perkara yang jual makanan online ini mesti diteruskanlah. Maknanya tak timbul lagi PKP 1 ya. Kita learn mesti banyak unproductive activity. Maknanya ada orang ramai semua duduk rumah je PKP 1 tu. Ya, kebanyakanlah orang nelayan duduk rumah, jual nasi rumah. Jadi terlihat selepas berkembangnya PKP 1 tu tadi, berubah kedua ni banyak bisa terlihat di taman saya duduk ni lah ya. Di taman saya duduk sini selepas berlaku di Samarahan ni, saya duduk di Samarahan Sarawak ni, saya tak boleh balik lagi ni, saya tak betul. Bila berlaku COVID ni, ini banyak pertumbuhan bisnes baru di rumah-rumah. Jadi orang datang beli di rumah-rumah, beli macam-macam, jual kelapa lah, jual barang pertanian lah, jual makanan lah. Dulu orang ni tak ada pun jual makanan dalam lain. Kami Food Panda, GrabFood, semuanya ada. Jadi di sini dah buat adjustment ya. Maknanya walaupun dulu baru PKP 1 ni tak nampak pun Food Panda di Samarahan ni, tak nampak pun orang jual-jual makanan di rumah ni. Sekarang ni saya nak sebutlah dia promosi juga. Kalau dulu Tansi Mahyudin dia promote nasi nasi kuih kolok. Dia di Samarahan ni ada nasi udang panas lah, ada nasi lemak antu lah, semua dah popular dah dengan berkat adanya Food Panda dan juga yang Grab ni tadi. Jadi adjustment dah berlaku. Jadi di sini saya katakan tadi PKP 1 memang tak boleh pakai dah. Maknanya ada bisnes-bisnes yang boleh berjalan, dia diteruskan. Macam kata bertani boleh bertani, berkebun boleh berkebun, bertangkap ikan boleh. SME family beli 2-3 orang, dia balik rumah pun itulah dia buat. Ada kilang pun, misalnya dia kata kilang perabot ke, kilang kerusi ke, kilang semua, teruskan. Yang hanya tak boleh, katakan atau tu tempat tu dah teruk, saya kata. Satu tempat dah turut, macam tak tahulah, spodik. Itu spodik. Spodik tu pun kita lockdown, tapi benda-benda tu boleh teruskan. Jadi nak satukan PKP satu negara pun tak boleh. Kerana lihat, di negeri macam di negeri Sabah, macam kata, dia dah baru PKP 2 kali lepas politik, PKP banyak. Jadi kita kenakan PKP punya pun tak boleh juga. Maknanya ada banyak tempat-tempat Sabah tu besar ke Semenanjung. Jadi mungkin di Tawau boleh PKP, tapi tempat lain mungkin okey. Macam di Semenanjung pula di Perlis, okey. Di tempat lain tak okey. Di Sarawak pula di Asia Jaya, okey. Mungkin di Kuching, ada di Sibu, di Bintulu pada PKP. Di sini big data ni perlu. Kerana kita nak yang ni dia dah zaman digital, saya kata KKM dah boleh dah gunakan data-data ni dengan expert-expertnya, dan kita sebagai ahli politik ke atau apa kena akur. Kalau KKM kata ini dah patut dah lockdown, ni lockdown. Tapi lockdown ni kita katakan ini benda-benda yang boleh dijalankan. Betul, ada risk tak? Dia kata you jual lagi riding, tak ada risk. Okey. Ada risk tak you bertani? Tak ada risk. Okey. Ada risk tak you you buat mekanik? Tak ada risk. Okey. Ada risk tak supermarket? Risk. Jangan tutup supermarket tu. Kita pergi kedai runcit ke rumah-rumah, petang-bing. This is yang kita the worst case scenario. Bukan semua benda-benda tu ditutup, tapi ada benda-benda yang boleh tutupkan. Jadi PKP 1 tak boleh pakai, PKP 2 tak boleh pakai. Kita buat PKP 1 smart PKP very strong punya SOP enforcement. Saya gembira lihat saya tengok Facebook ada polisi pejabat kerajaan melihat pegawai kerajaan tidak pakai mask. Itu satu pejabat. Bayangkan banyak pejabat ini di Malaysia ni, itu pejabat kerajaan. Pejabat kerajaan lagi di sini mentaliti saya kata tadi. Pihak-pihak ketua jabatan hendaklah dipertanggungjawabkan. Di mana perkara-perkara seperti boleh work from home. Di mana yang tak boleh duduk office, baru datang office tapi guna SOP yang ketat. Barulah kita boleh mengengkang wabak ini dan juga ekonomi boleh berkembang. Jadi sekarang ni kita dah okey dah dulu. Dah okey tapi kita lurus balik. Lurus balik dan itu yang menjadi masalah sini. Jadi kita kenakan SOP yang ketat, enforcement yang ketat. Itu yang lebih menjamin kita akan maju ke depan. Dan jangan lupa, proses immunisation vaksin kita kena laju. Okey, baik Dato'. Kena lagi lambat, kita buat lagi costly. Ya, orang-orang dah immune kalau nak pergi office boleh lah. Masa kita boleh. Dia dah immune, betul boleh dah immune. Okey, baik Dato'. Ini sebenarkan kita kata.
Okey, Dah. baik. Panjang lebar sebenarnya perbincangan Datuk Dr. Syazali, tapi kita nak berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali dengan diskusi ini. Baik, kita masih bincangkan sudut ekonomi. Adakah negara mampu melaksanakan PKP secara penuh, penutupan total lockdown itu? Dan saya nak terus kepada Profesor Profesor Emeritus Dr. Bajawaya Badai. Doktor, kita lihat juga semalam ataupun KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ada mencadangkan supaya PKP secara total penuh itu dilaksanakan di negeri, mengikut negeri, iaitu Selangor. Sekarang ini yang kita lihat angka jangkitan COVID-19-nya mencecah ribuan. Jadi adakah pelaksanaan PKP secara total mengikut negeri ini baik strateginya ataupun ia boleh dilakukan strategi yang lain lagi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dua negeri yang kemungkinannya akan ditutup ialah Selangor dan wilayah persekutuan, dan itu merupakan pusat ekonomi kepada negara, menyumbang lebih 37% keluaran negara kasar. Jadi kalau dua negeri ini ditutup ketat, kita akan kehilangan 37% tadi. Itu yang menyebabkan kehilangan lebih 2 bilion tadi. Dan kalau dia ditutup hanya di dua negeri sahaja, adakah dia boleh berkesan kerana negeri-negeri lain akan masih mana dibuka dan orang-orang atau isi rumah masih boleh berhubung, mungkin tidak boleh melakukan perjalanan, tapi barang-barang masih boleh dihantar, dan ini masih boleh menyebabkan merebaknya gejala itu. Jadi saya rasa kita tidak perlu menutup ekonomi sesuatu negeri atau tempat. Kita perlu menutup rumah supaya orang yang bergejala tidak keluar rumah. Itu saya rasa cara yang paling mudah untuk mengesan. Kerana kalau betul menurut ramalan Kementerian Kesihatan dulu, bahawa virus ini tidak akan bertahan lebih dari 14 hari. Jadi kalau semua isi rumah duduk di rumah 14 hari, sepatutnya di luar sana tidak akan ada gejala lagi selepas 14 hari. Makna kata penutupan di rumah ini ekonominya tetap dibuka, tapi kita kuat-kuasakan lebih banyak work from home. Begitu Dr. Bajawaya? Betul ya. Kita perlu banyak ujian. Kita perlu uji semua isi rumah sebelum dia keluar rumah. Sekarang ini kita uji secara random dan nampak dia tidak terkawal. Contohnya di Selangor, walaupun jumlah ujian dibuat lebih rendah, gejalanya semakin tinggi kerana kita sebenarnya tidak tahu siapa yang bergejala. Dan bagaimana dengan strategi dilaksanakan Selangor, mass testing yang dilaksanakan tersebut? Adakah ianya boleh diguna pakai untuk pastikan bahawa kes rendah di negeri-negeri lain juga, untuk pastikan bahawa tak perlu kita tutup ekonomi sepenuhnya, kita hanya perlu melakukan strategi baharu, mass testing, vaksin di sektor-sektor ekonomi penting. Bagaimana Dr. Bajawaya? Ya betul, saya rasa mass testing itu tidak sepatutnya dilakukan di luar, di kilang, di sekolah, di kolej dan sebagainya. Dia dilakukan di satu entry di mana isi rumah cuba keluar rumah. Bila dia cuba keluar rumah, masa itulah kita uji. Kalau mereka tidak keluar rumah, kita tak perlu uji sebab dia duduk di dalam rumah. Dia sama ada dia selamat ataupun kalau dia bergejala, tunggu 14 hari, dia akan selesai. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Selangor itu mungkin lebih pragmatik kerana mereka bersedia melabur untuk menguji seberapa ramai. Sementara Kementerian secara keseluruhan menguji secara random mana orang yang dijangka bergejala. Saya rasa itu lebih probability untuk menangkap orang yang bergejala lebih rendah.
Dan bagi Profesor Dato' Dr. Syazali, melihat kepada sektor-sektor ekonomi yang kita lihat begitu penting untuk membawa makanan itu diletakkan di meja untuk golongan-golongan, terutama untuk golongan-golongan B40 dan juga golongan miskin. Sebenarnya adakah keperluan untuk kita lihat semula program imunisasi COVID-19 kebangsaan, vaksinasi yang sekarang ini dibuka untuk warga golongan rentan ini, kita masukkan juga golongan ekonomi penting ini. Adakah mereka ini perlu dimasukkan untuk golongan fasa yang kedua ini untuk pastikan bahawa ekonomi tetap berjalan, tahun pemulihan untuk Malaysia itu akan tetap berjalan lancar tanpa sebarang gangguan PKP penuh, penutupan penuh dan sebagainya. Pendek saja Dato' Dr. Syazali. Okey. Imunisasi ni dapat memang nak dipercepatkan lah. Lagi ramai makin cepat, lagi laju. Tak kira lah dia umur tua ke, 40 ke, semua senjama dia semua penting. Jadi mungkin 40 ni pun kalau dapat memang lebih cepat kerana dia pun nak cari makan juga pada anak-anak bini dia. Tapi yang penting sistem vaksinasi kita ni, kita bukan hanya, kalau boleh kerajaan, bukan hanya kerajaan juga yang vaksin kan, tapi bukakan pada hospital swasta di mana dia boleh, kalau dia dah dapat vaksin cara networking yang mereka sendiri, walaupun mahal, mungkin orang yang mampu boleh dapat vaksin dari hospital swasta dengan kemampuan mereka, boleh membantu supaya mencepatkan orang-orang yang daripada golongan bawah yang dapat vaksin. Mungkin kalau lebih cepat, kalau tak payah sampai hujung tahun kita boleh buat vaksin, kita boleh keluar dan ekonomi kita boleh lah psychologically at least kita boleh bergerak dengan tak sepenuhnya tapi dengan confidence lebih jika semua telah dapat. So vaccination is one of the main factor mengubah psikologi masyarakat atau rakyat, bagaimana persediaan mereka menghadapi COVID yang akan datang ini. Itu saya punya komen tentang vaksinasi. Please, well, all means siapa-siapa yang nak buat vaksin tu benarkan syarat vaksin itu telah diluluskan oleh kerajaan. That is very important message to the government right now. Okey, baik. Terima kasih kepada Pakar Ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajawaya Badai dan juga Pakar Ekonomi Anjung Asia Universiti, Profesor Dato' Dr. Syazali Abu Mansur atas perkongsian berkaitan dengan sudut ekonomi saat mana negara mampu melaksanakan PKP penuh 1.0 seperti yang dahulu kita laksanakan. Dan masa sangat mencemburui kita, 30 minit saja kita ada, dan Niaga Awan ini berakhir di sini. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.